Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru, please do subscribe. Okay guys, sebelum ni aku ada share satu posting di mana aku ada beritahu memang trend ke sekarang disebabkan muah pengantin tak jadi nak outdoor. Dua kali kena dah jadi macam ni. Bermaksud sebelum ni aku dah kena 2 kali pengantin tak jadi nak outdoor disebabkan muah. Tapi guys, bukan semua muah lah macam ni. Aku yang kena tu satu dekat Melaka dan satu lagi dekat area Muazzam. Aku tak nak beritahu siapa muah tu dan siapa bridal tu. Aku tak sure sama ada muah tu daripada bridal tu ataupun memang muah dengan bridal tu asing-asing ke, aku tak sure. Tetapi ini terjadi disebabkan muah tu. Okay, aku share lah kepada korang apakah pengalaman aku dan adakah patut ataupun tak benda ni semua. Aku bukan nak aibkan muah tu, cumanya mungkin boleh dijadikan pengajaran ataupun mungkin kita boleh baiki cara kita ke apa semua. Sebab kita ni sama-sama cari makan bersama muah, bridal, apa semua, DJ ke catering. So kita bukannya nak aibkan siapa-siapa, cuma kita baikikan kelemahan kita sekiranya ada untuk berikan kepuasan hati kepada klien, iaitu pengantin. Okay, pengalaman yang pertama tu aku kena macam mana tau. So yang first tu aku kena dekat Muazzam. Okay, dekat Muazzam tu aku kena aku cakap dekat pengantin, okay, kita pergi outdoor dalam pukul 4 lah, 4 something macam tu. And then pengantin kata okey, tak ada masalah, tapi dia nak tukar baju untuk waktu malam dalam pukul 6. Aku cakap sempat je, tak ada masalah. Kalau kita pergi outdoor sejam, tak ada masalah, kejap je. Sebab at least adalah gambar dekat luar kan. And then pada masa tu muah pun ada kat belakang aku tau. And then dia ada cakap dekat aku, lepas ni ada satu lagi makeup, sekali lagi makeup pukul 4, pukul 3.30 ke 4 macam tu lah. Tapi ada satu lagi sesi makeup. Atau aku tanya, makeup tu untuk bila? Dia kata makeup tu untuk waktu malam tu. Aku dah macam serius lah, awalnya nak makeup sebab lepas ni nak pergi outdoor lagi. Lepas tu boleh pula muah tu cakap dekat aku, dia kata sebenarnya sampai pukul 4 je. Kalau lebih masa kena extra charge lah untuk extra jam. So aku tak tahu macam mana deal antara klien tu, pengantin tu dengan muah tu. So aku tak pasti macam mana. Okay, dari segi tu aku rasa aku tak ada masalah lagi. Sebab aku beritahu kepada pengantin, kalau rasa nak pergi make up dulu tak ada masalah. Kita tunggu dulu habis make up tu, and then kita keluarlah pergi outdoor. Maksud aku dalam pukul 5 tu kita pergi outdoor, and then sejam dekat depan rumah ke tepi rumah ke apa ke yang berdekatan untuk buat gambar. Okay, and then pukul 6 balik semula untuk ready untuk waktu malam. Lepas maghrib dia ada macam mungkin dalam pukul 8 macam tu dia ada macam potong kek, waktu ada majlis lah, majlis untuk waktu malam tu. Then aku cakap macam tu lah, lebih kurang planning. Tetapi masa dia make up untuk, maksudnya dekat pukul 3.30 pukul 4 tu dia masuk ke rumah, dia make up. And then pengantin lelaki tiba-tiba datang kat aku, dia cakap, bang, tak jadilah outdoor. Lepas tu aku cakap lah, kenapa pengantin perempuan tak nak? Aku dah rasa macam suspicious tau. Macam kenapa tak nak ni? Padahal perempuan tu yang, pengantin perempuan tu yang nak pergi outdoor lah kan. And then aku rasa macam something fishy lah sikit kan. And then aku korek lagi tau. Aku tanya pengantin lelaki, sebenarnya apa cerita je lah, tak ada masalah pun. Padahal aku nak korek cerita tu tau. Lepas tu mula pengantin lelaki senyap je. And then tiba-tiba mak pengantin dengan ayah pengantin tu kenal aku. And then dia tanya, kenapa tak pergi outdoor? And then masa tu pengantin lelaki pun ada. Aku cakap dekat mak ayah dia orang tu, tak tahulah kenapa. Sebab pengantin cakap tak nak pergi outdoor. Sebab apa tak pasti. Aku just cakap macam tu. And then pengantin lelaki dia buka suara. Dia buka suara dia, kata baju yang pengantin perempuan tu muah tu dah ambil. Maksudnya baju yang dia pakai untuk sanding petang tu, pukul 4 tu, dia dah ambil dah baju tu. Sebenarnya baju tu nak guna untuk pergi outdoor pula. Tapi aku tanya lelaki tu, kenapa dia ambil?
entah katanya Mua tu nak guna untuk orang lain pula. Tak tahu sama ada malam tu ataupun esok. Aku tak pasti macam mana, tapi aku macam lah, kenapa jadi macam tu? Sebab biasanya pengantin dia akan sewa sampai pergi outdoor lah dalam pukul 6-7 tu. Kalau malam nak ambil tu, aku rasa aku boleh terima lagi lah kan. Tapi kalau dia dah ambil masa pukul 4 tu, memang tak ada sempat outdoor lah. And then kenapa dia ambil? Tu aku macam memang tak cukup sehari lagi untuk shoot pakai baju tu tau. And then dekat pelamin pun macam sikit sebab dah keluar awal, sebab untuk nak make up sekali lagi kan. And then aku rasa macam kenapa lah Mua tu buat macam tu. And then mungkin Mua tu adalah bridal tu sendiri juga, ataupun pekerja bridal. Aku tak pasti cerita dia macam mana. Tapi memang juru makeup tu jugalah ambil. Yang Mua tu lah ambil baju tu, buat balik. And then kalau betul cerita tu macam tak berapa nice lah, okay, sebenarnya. Sebab customer tu tak dapat gambar outdoor dan menyebabkan emosi pengantin perempuan tu dah bercelaru lah. Dan malam tu pun aku shoot pengantin perempuan tu muka dah macam agak sedih, and then ada nampak kecewa sikit. So aku terpaksa gunakan kepakaran buat lawak aku ni kepada pengantin tu supaya dia boleh gelak balik. So macam aku ni double kerja lah. Tapi itu memang kerja fotografer lah untuk buat lawak kan. And then aku rasa macam itu pengalaman aku yang pertama lah. Okay, sekiranya informasi daripada pengantin tu salah, and then apa yang aku cerita ni pun salah lah kepada korang. Sebab aku tak jumpa Mua tu. Aku jumpa mula-mula masa make up tu je. Tapi lepas make up dia ambil baju tu, aku tak sempat jumpa. Dan aku tak sempat tanya. Dan aku tak nampak bila masa dia keluar. Sebab aku tunggu dekat luar rumah tu untuk nak standby shoot outdoor. Tapi aku tak jumpa dia. Aku tak tahu sama ada dia menyelinap ke mana, tiba-tiba jalan macam ninja ke apa semua, aku tak pasti. Okay, tu pengalaman aku yang pertama lah. Untuk pengalaman aku yang kedua, dekat Melaka lah, just nak share. Yang ni actually majlis dia malam, and then dia nak outdoor juga. Aku cakap boleh. So kita outdoor lah petang tu, and then malam tu kita shoot dekat majlis korang lah, dekat lokasi majlis tu lah. Macam masa tu aku tak nak cerita lah kat mana. So dekat majlis tu lah, okay. So dia nak outdoor dulu. Outdoor boleh buat kat luar kan. And then aku cakap boleh kita buat awal. And then beritahu kepada ni bridal ke juru makeup ke, boleh tak siap awal lah. Maksudnya lepas habis outdoor, tunggu maghrib ke apa, and then terus boleh langsung majlis di waktu malam. Pengantin memang dah deal sebenarnya untuk shoot outdoor. Maksudnya dia orang akan bersiap awal. Contohnya dalam pukul 3-4 dia orang dah start make up, bersiap semua. Mungkin pukul 5 dah boleh ready untuk pergi outdoor. Dah deal, dah cantik dah. Tetapi pada hari kejadian aku dah nak pergi untuk pergi ke outdoor dalam pukul 3 macam tu. Aku nak ready, nak ambil shoot gambar dia orang make up semua. And then boleh pula pengantin tu cakap dekat aku, abang, kalau kita tak buat outdoor boleh tak? Aku macam, sebenarnya kau pengantin ni nak outdoor ke tak nak ya? Aku cakap boleh je, kalau tak nak outdoor tak ada masalah. Tapi saya pun on the way, saya pun tak ada buat apa ni, saya pergi je lah. Waktu aku pergi je, aku anggap je benda tu tak ada masalah. And then sampai je di tempat majlis diorang tu, yang tempat dia make up semua tu, di satu tempat, pengantin tu, pengantin perempuan juga, dia datang jumpa aku. Okay, abang, saya lah yang kontak tu. Biasalah kan, memang kita nak perkenalkan diri apa semua. And then aku macam terdetik juga nak tanya kepada pengantin perempuan tu. Pada masa tu aku rasa macam fishy jugalah. Sebab kenapa tak nak outdoor kan? Padahal dah mula-mula dah cantik, tiba-tiba hari ni tak jadi. And then aku tanya pengantin pada masa tu dalam pukul lepas asar lah, lebih kurang 4:30 ke 5 macam tu. Aku tanya dia, kenapa tak nak outdoor? Sebenarnya tempat ni cantik apa semua kan, kita boleh buat kat sini je. Lepas tu dia cakap, bang, Mua tak datang lagi. Dia kata lambat. Boleh tak lambat? Dan kebetulan hari tu sebenarnya memang tarikh hot date lah. So aku rasa dalam hati aku rasa macam kalau petang takkanlah Mua tu tak boleh datang kan. So macam tu lah aku rasa. Lepas tu pengantin perempuan cakap tak datang lagi sebab tak tahu. Dia kata dia tengah make up kat tempat lain. Nanti dah habis kat sana baru dia datang untuk settlekan pengantin yang aku ni pula. So macam kenapa Mua tak deal betul-betul waktu dia, tak planning betul-betul kan, tak schedule masa dia apa semua. Lepas tu yang pengantin perempuan ni ada lagi dia bercerita. Dia kata
Dia kata kalau nak shoot outdoor boleh je dekat situ, sekejap je make up semua. Aku macam betul ke macam ni aku dengar ni? Tapi aku tak nak salahkan Mua tu juga sebenarnya. Tapi bila dengar cerita tu, dan memang betul Mua tu datang lambat, aku tak sure sama ada deal diorang macam mana. Tapi aku dapat sebelum ni memang pengantin tu dah kata dia dah deal dengan Mua tu untuk make up awal lah dan bersiap awal. So aku bukan nak salahkan Mua, cuma kalau betul lah pengantin tu ada nak shoot outdoor awal atau macam tu, so better Mua ni memang kena ready lah awal kan. And then kalau boleh planning lah betul-betul masa. Macam aku kena planning awal-awal lah, sebab kalau dia nak outdoor aku kena datang awal lah. So cerita pasal disebabkan Mua tak jadi outdoor ni, aku pun tak boleh nak cerita lebih. Sebab macam kes tadi tu, yang kedua ni, aku tak jumpa Mua tu juga. Bila aku tanya, dia start make up tu dekat maghrib tau. And then aku tanya, aku call apa semua, tengok-tengok dah habis dah make up. Atau macam Mua tu dia terus balik. Aku tak sempat jumpa Mua tu. And then aku tak sempat nak shoot dia. Dah jadi macam kelang kabut tau. Sebab at least macam aku fotografer, memang aku pentingkan momen-momen preparation tau. Macam sebelum start make up ke apa ke, ataupun sebelum pakai tudung ke apa, ataupun tengah pakai tudung ke. At least kita dapat momen-momen tu semua tau. Sebab momen tu bukannya kita boleh ulang balik kan. Then itulah aku dua kali tak outdoor ni. Dan aku tak tahu mana punca dia. So ini yang aku just nak share kepada korang. Kalau lah betul daripada Mua, hopefully Mua ni, kalau ada Mua yang tengok video aku ni, kita perbaiki. Mungkin perbaiki dari segi tanya betul-betul pengantin. Sekiranya pengantin nak pergi outdoor dulu ke apa ke. Contoh daripada kes pertama, kalau dia nak pergi outdoor, tolonglah planning untuk baju tu. Sekiranya betul apa yang aku dapat tu, cerita yang aku dapat ni, kalau boleh baju tu, kalau boleh nak ambil waktu malam lah selepas outdoor. Okay. Untuk kes yang kedua ni, mungkin boleh tanya, kalau contoh majlis waktu malam, ada tak dia nak pergi outdoor. And then mungkin boleh tanya kepada customer tu. Sekiranya customer tu tak ada beritahu, at least korang ada bukti melalui WhatsApp ke, ataupun mungkin dalam invoice ke apa semua, dah beritahu pukul berapa korang nak start make up ke apa. Sebab at least benda tu boleh dijadikan bukti sekiranya jadi isu viral ke apa. So macam fotografer pun sama. Macam aku, bila kes yang kedua tu, aku dah datang awal, tak ada outdoor, so tak ada jadi masalah. Cumanya kurang best lah. Sebab macam aku sebagai fotografer, bukan aku je, ramai fotografer yang lain, kalau tak ada outdoor, macam ada kurang sikit tau. Kurang dari segi gambar tu, macam tak lengkap. Sebab outdoor ni lah kadang-kadang penyeri gambar dalam album tau. Kalau tak ada, macam adalah kurang dalam album tu semua kan. So itu je yang aku nak share kepada korang. So hopefully kita sama-sama baiki dalam bidang perkahwinan ni. Alright, so tak kisahlah sama ada bridal, Mua, DJ, fotografer, catering, apa-apalah. Okay, so thank you so much dah tengok video ni sampai habis. So bye-bye, kita jumpa di next video.